InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan membacakan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Saf ayat ke-11. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjuk kepada kamu satu perniagaan, satu bisnes ia akan menyelamatkan kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan berjihad dengan harta kamu dan diri kamu. Itulah yang lebih baik pada kamu sekiranya kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Satu ayat di bawah tajuk seruan untuk bergerak dalam gerakan Islam, untuk mengajak kita melakukan kerja-kerja Islam. Kepada kita orang yang beriman, Allah SWT menarik perhatian kita dengan satu perkataan tijarah, satu perkataan bisnes, satu perkataan perniagaan. Kerana ramai orang yang tertarik apabila disebutkan tentang perniagaan ini. Orang yang berniaga, mereka seronok meraih keuntungan daripada perniagaan. Orang yang membeli, dia suka sebab dia boleh mendapatkan benda-benda yang disukainya melalui perniagaan. Nak beli beras, tak payah tanam beras, beli saja. Makna kata ramai orang suka dan terlibat dalam urusan jual beli perniagaan ini. Maka Allah SWT menarik perhatian kita. Maukah kamu tahu, adakah kamu tahu, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan? Surely untung, jamin untung perniagaan ini. Keuntungannya yang besar, iaitu menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah jenis perniagaan ini? Yang pertama, kamu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Yang kedua, kamu berjihad dengan harta kamu. Yang ketiga, kamu berjihad dengan jiwa kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik kepada kamu kalau kamu mengetahui. Seruan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ianya adalah disebut sebagai jumlah khabari, satu hanya pernyataan, tetapi ianya sebenarnya adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Arahan kepada semua manusia supaya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad dengan harta, yakni dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad dengan jiwa, yakni bagi diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di Masjid Batu dulu mengaji tiap-tiap malam. Sekali-sekala kita koreksi diri kita. Sejauh mana kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana kita melakukan amalan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana kita mengorbankan masa kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana kita mengorbankan harta kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana kita mengorbankan tidur kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana kita mengorbankan rehat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa lembaran, beribu-ribu lembaran kisah tentang sahabat radhiyallahu ajma'in yang melaksanakan, menunjukkan contoh kepada kita. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tengah hari ini kita cerita Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sungguh-sungguh buat kerja Islam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi SAW hantar seorang sahabat nama dia Mus'ab bin Umair. Dia duduk di Madinah, buat kerja dakwah, menyampaikan Islam, mengajar penduduk-penduduk Madinah. Strategi yang dia guna, dia pegang kepala-kepala. Dia pegang Usaid bin Hudayr.
dia pegang Sa'ad bin Mu'az, dia pegang Sa'ad bin Ubadah. Apabila mereka bertiga ini, pembesar Madinah, masuk Islam, orang kampung bercakap-cakap. Orang kampung kata, kepala kita dah masuk Islam, ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu apa lagi? Inilah antara pengorbanan yang ditunjukkan oleh Mus'ab bin Umair. Sanggup meninggalkan kampung halamannya, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh sahabat lain yang buat kerja Islam ini, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada posisi masing-masing, kelebihan yang ada pada masing-masing. Antaranya pegang bendera. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Muhajirin, orang yang selalu pergi mana-mana, dia tukar pegang bendera, memegang panji-panji Islam dalam mana-mana ekspedisi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin Sayyidina Ali, di kalangan sahabat Ansar Sa'ad bin Ubadah. Selalu pergi mana-mana, pergi perang mana-mana, mereka berdua ni memegang panji-panji yang diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berbeza dengan perang Mu'tah, contohnya perang Mu'tah, panji Islam diberikan kepada Zaid bin Harithah, lepas tu sambung dengan Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Sa'ad bin Ubadah ni, cerita Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Nabi SAW, apabila hijrah, sahabat-sahabat hijrah daripada Mekah pergi ke Madinatul Munawwarah. Sa'ad bin Ubadah ni, orang lain ambil bantu sahabat Muhajirin, seorang, dua orang bawa balik rumah, bagi makan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi Sa'ad bin Ubadah, orang yang dermawan, dia ambil 80 orang sahabat dia kalangan Muhajirin, mai duduk di rumah. Dia jaga betul-betul, berusaha bersungguh-sungguh. Sahabat-sahabat lain bawa beberapa orang aja, tapi menunjukkan bahawa bagaimana bersungguh-sungguhnya sahabat Nabi SAW ini buat kerja Islam, membantu agama Allah Subhanahu wa taala, memberikan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan Badar, satu episod yang panjang, tapi kita ambil salah satu saja. Bagaimana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu perang Badar ini, nanti bulan Ramadan kita akan cerita tentang perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Dalam peperangan Badar ini datang seorang sahabat bernama Al-Miqdad. Dia kata, "Wallahi ya Rasulullah, la naqulu lak kama qalat Banu Israil li Musa. Fadhhab anta wa rabbika faqatila inna hahuna qa'idun. Walakin idhhab anta wa rabbika faqatila inna ma'akum muqatilun." Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti mana kata-kata Bani Israel kepada Musa. Seperti mana kata Bani Israel kepada Musa, "Pergilah kamu dengan Tuhanmu untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan tinggal, tetap akan tinggal di sini. Bahkan kami akan berkata, pergilah kamu bersama-sama dengan Tuhanmu. Inna ma'akum muqatilun. Kami akan bersama-sama berperang bersama-sama dengan kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sahabat-sahabat yang lain apabila mendengar pidato yang diberikan oleh Miqdad, bersemangat dan ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam asalnya perang Badar ini mereka bukan nak berperang, sekadar untuk menahan kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan kerana merampas harta umat Islam ketika peristiwa hijrah. Nabi SAW hanya rancang untuk ambil balik barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan yang melalui perjalanan nak pergi ke Syam. Tetapi apabila musyrikin Quraisy mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam plan rancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka mereka telah mengumpulkan 1000 orang bala tentera, siap lengkap bersenjata untuk memusnahkan orang Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bermusyawarah, tanya apa pandangan, kita nak balik ke kita nak berhadapan dengan musuh-musuh Allah SWT ini. Maka tampillah Miqdad dengan penuh semangat
untuk melaksanakan kerja Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti Bani Israel apabila dia ajak Nabi Musa alaihi salam nak pergi melawan dengan golongan Jabari yang ada di Palestin. Mereka berkata, pergilah, idhab wa anta faqatila inna hahuda qaidun. Pergilah dengan Tuhanmu, kami akan tetap tinggal di sini. Sidang jemaah yang dirahmati, yang dikasihi Allah SWT sekalian, perang Uhud bukti kesungguhan sahabat yang bekerja untuk Islam. Seorang sahabat bernama Anas bin Nadir, dia kata dia tak pergi perang, sebelum ni dia tak pergi perang Badar. Tapi bila dia ditanya tentang perang Uhud, dia mempunyai satu cita-cita. Dia kata, la inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yarayanna Allah ma asna. Sekiranya Allah izinkan aku sehingga aku dapat saksikan, yakni turut serta. Saksikan ni bukan hanya nengok saja, tapi turut serta dalam peperangan Uhud, nescaya Allah akan tengok apa yang akan aku buat. Maknanya sebelum pi tu dia dah pasang cita-cita nak buktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan iman dia, kesungguhan dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam dunia ni, kita memang bersungguh-sungguh. Dalam kerja dunia kita bersungguh-sungguh, dalam perniagaan kita bersungguh-sungguh, dalam kerja kita sungguh-sungguh, dalam mencari rezeki kita sungguh-sungguh, dalam belajar kita sungguh-sungguh, dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkanlah kesungguhan seperti mana yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu ajmain. Cerita-cerita tentang sahabat ni bukan cerita-cerita dongeng macam kita baca buku-buku cerita hikayat apa benda lah, tetapi cerita yang mana dia petunjuk kepada kita, inilah kehidupan para sahabat yang perlu kita ikuti, yang perlu kita contohi, yang perlu kita buat dalam kehidupan kita, ikut zaman kita, ikut kondisi kita, ikut kekuatan kita, ikut kemampuan kita. Yang Allah SWT berikan akal kita ini sebenarnya melebihi daripada apa yang kita boleh buat. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati, yang dikasihi Allah SWT sekalian, ada masa lagi kita cerita tentang Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat Nabi SAW. Dalam perang Uhud, dia duduk sembang dengan Anas bin Nadir. Dia kata, Al-jannah, Al-jannah, inni ajiduri hal-jannah dunil ahad, duni Uhud. Dia kata syurga, sesungguhnya aku mendapati bauan syurga di kaki bukit Uhud. Sa'ad bin Mu'az dia sembang dengan kawannya, sembang dengan Anas bin Nadir. Peperangan pun meletus. Dia berusaha bersungguh-sungguh dalam peperangan Uhud. Kita tahu cerita perang Uhud kan, yang mana boleh dikatakan tentera Islam kalah di awalnya. Maka dalam peperangan Uhud itu telah terkorbanlah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az dicari jasadnya. Di manakah jasad Sa'ad bin Mu'az? Tak berjumpa, tak kenal mana satu jasad Sa'ad bin Mu'az. Kerana apa? Di tubuh dia ni ada lebih daripada 80 luka-luka, dengan luka tombak, luka pedang. Mungkin muka pun dah koyak, badan pun dah hancur, tak kenal, kena pijak dengan kuda dan sebagainya, mungkin tak kenal. Sehinggalah saudara perempuan dia, adik dia, mengenalinya melalui tanda yang ada pada tangan ataupun jari dia. Ni jasad Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang manusia ini. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Surah Ahzab ayat 23. Di kalangan manusia ada tokoh-tokoh, ada rijal yang membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya.
kalangan mereka ada yang telah menunaikan janjinya daripada kalangan Allah SWT, dan ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu. Wa ma baddalum tabdila, dan mereka tidak menukar janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Inilah sifat para sahabat radhiyallahu ajma'in yang perlu kita contohi, yang kita perlu kita usahakan. Fikirlah, Allah SWT bagi kita akal pemikiran. Kita fikirlah apa yang kita boleh buat untuk sumbangkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT menciptakan kita semua ni ada keunikan tersendiri. Kan? Masing-masing kita kenal diri kita, ruang mana kita boleh gunakan untuk buat kerja Islam. Kita fikir sendiri. Kan? Yang mana ada kelebihan bi amwalikum, dengan harta kita bagi harta kita. Tak bagi harta, kita bagi masa kita. Kita bagi buah fikiran kita. Di kalangan kita pun ada profesional cerdik pandai. Boleh fikir macam mana aku nak buat kerja Islam supaya agama Allah Subhanahu wa taala ini diangkat ke tempat yang tertinggi, dijulang ke tempat yang tertinggi seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama, saya menyuruh kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, supaya kita sama-sama bekerja untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dah lama dah kita bekerja untuk diri kita, cari duit untuk harta, untuk keluarga kita. Kita bekerja untuk rumah kita, kita bekerja untuk kereta kita. Bekerjalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita. Buatlah sahaja apa yang kita mampu. Kan? Dan yang mana yang terlibat dalam gerakan Islam, kuatkanlah, lipat gandakanlah usaha. Kan? Yang sedang berada dalam gerakan Islam, dalam jemaah Islam, kuatkanlah, patuh kepada perintah pimpinan, dan buatlah sebaik mungkin, kerana inilah bekalan yang kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hidup dunia ini hanyalah sementara, dan akhirat jualah tempat kita yang kekal abadi. Kalau kita tak buat, tak ambil peluang fursah sa'idah, peluang yang baik yang ada di dunia ni, bila lagi? Habis dunia, habislah peluang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim